Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni live hari ketiga, random live agak terkejar sikit hari ni, but kita teruskan dengan live hari yang ketiga. Okay, so semalam saya ada sharekan tentang semalam saya share kata 3F, follow up, follow back, follow through. Okay, so kenapa follow up, follow back, follow through ni penting untuk kita susun kita punya database. So hari pertama kita ada sharekan tentang database management. So hari yang ketiga saya nak sharekan tentang 20 cara untuk mendapatkan listing. Okay, so kalau anda dapat daripada semalam, ada orang yang mengatakan okey, kita dah belajar semua benda ni, dapat leads, engage, apa semua tu, proses flow ni kita dah dapat, tapi sebelum tu macam mana kita nak dapatkan yang pertama sekali dekat atas ni, level yang pertama ni, macam mana nak dapatkan? Okey, so dengan itu saya hari ni saya nak sharekan 18 cara macam mana kita nak dapatkan listing. Okey, so yang pertama, okey, yang pertama adalah networking kita. Okey, networking kita, saudara mara, family member, okey, kawan-kawan sekolah. So kita kenalkan diri kita kepada mereka. So anda, katakanlah anda di sini, okey, cuba anda tengok kategori berbeza-beza. Contohnya kategori kawan anda daripada rakan sekolah, okey, schoolmate, okey, ataupun office mate lama, ataupun jiran-jiran lama, ataupun jiran yang baru, ataupun keluarga. Okey, cuba pecahkan segmen-segmen ni and then anda cuba dapatkan daripada orang. Saya punya tips adalah dapatkan 100 nama seminggu and then try call lah seorang-seorang, tanya, ask for referral. Okey, tanya ada tak family member, kawan ataupun jiran-jiran diorang dekat kawasan rumah diorang yang nak jual rumah. Itu cara yang pertama. Okey, so nombor satu adalah networking. Ada 18 cara saya nak share hari ni. Dia ada banyak tapi saya share 18 sahaja. Nombor dua adalah master listing. Okey, master listing ni saya tak perlu explain lebih lah, korang boleh tahulah sendiri ya. Siapa yang jadi ejen boleh tahu, siapa yang ejen baru korang boleh tanya leader korang macam mana nak dapatkan master list. Okey, nombor 3 adalah FB group. Kalau anda perasan dekat FB group, sekejap dekat FB group, okey, kalau dekat Facebook selalunya dekat marketplace. Okey, selalunya dekat marketplace kita boleh letak poster kita. Okey, selain pada rumah nak dijual ni, korang boleh letak korang punya poster ataupun dekat FB group. Contoh dekat FB group, korang boleh grup-grup peserta penduduk ataupun grup-grup macam ni. Okey, anda boleh letakkan anda punya servis. Alright, so selalunya saya letak macam ni lah. Ada tak anda ataupun jiran-jiran tetangga anda ingin menjual rumah? So kalau ada boleh hubungi saya, macam tu lah normally. Okay, so itu cara saya. Alright, so korang pun boleh try. Itu cara yang kedua. Okay, cara yang kedua adalah daripada FB group. So dia ada dua cara. Satu melalui poster. Okay, FB group ada dua cara. Satu melalui poster, okay, dan satu lagi melalui tulisan tadi tu. Okey, tulisan berwarna tu lah, saya tak tahu nak panggil apa. So short text message kot. Okey, so korang boleh try macam tu. Okey, ada dua cara melalui FB group. Okey, so itu nombor 2. Nombor 3 caranya adalah, itu nombor 3. Nombor pertama tadi networking, yang kedua adalah master list, nombor 3 FB group. Okey, nombor 4 FBS. So FBS ni kalau korang ada duit lebih, korang buatlah. Kalau tak ada, saya suggest jangan. Sebab FBS kalau modal kecil, selalunya leads yang dapat tu kurang. Okey, anda perlukan dapat pool of raw data untuk anda tapis untuk dapatkan anda listing quality. Kalau tak cukup, anda kena perlukan tambahan cost lah dekat situ. Okey, so nak turunkan daripada raw leads kepada leads ni, so anda perlukan banyak raw leads untuk turunkan ke leads. So bila leads banyak tu adalah hasil daripada raw leads yang banyak lah. Engagement banyak adalah hasil daripada leads yang banyak, yang telah database banyak. Appointment banyak adalah daripada total engage, berapa yang kita dah engage dan berapa leads yang banyak yang kita dah dapat. Okay, so itulah caranya. Alright, so nombor 1 networking, nombor 2 master list, nombor 3 FB group, nombor 4 FB ads. Alright, so nombor 5 Google. Okay, kalau anda perasan,
kalau kita Google sebagai contoh, okey, katakanlah sebagai contoh kita Google contoh Ejah Tanah Shah Alam. So SEO dan SEM, Google lah, SEO dan SEM. So anda akan perasan bahawa ini adalah SEM, okey, Search Engine Marketing. Okey, kalau bawah ni adalah SEO. Okey, so dia tak ada perkataan ads. Okey, so itu adalah cara seterusnya. Cara ni perlukan skill dan anda kena belajarlah untuk dapatkan leads. Okey, adakah berbaloi? Depends. Kadang-kadang saya pernah dapat dulu murah dan saya pernah juga bila buat benda ni kosnya sangat-sangat tinggi. Alright, so itulah, kita kena try lah kan, kalau tak try tak tahu. Alright, so itu cara seterusnya, Google, SEO dan SEM. Okey, seterusnya adalah, kalau anda nak tahu cara seterusnya, yang ni anda boleh buat tapi ramai di antara kita tak buat, iaitu Google My Business. Okey, so kalau Google My Business dia akan keluar macam ni. Okey, kadang-kadang ada orang tu selalunya ada website lah. So ni sebagai contoh lah Google My Business. So dia tengok kat area kawasan tu, dia akan keluar lah benda ni sebagai contoh. Okey, so dia akan keluar macam ni lah. Lambat. Okey, so itu adalah antara contohnya, Google My Business. So benda-benda ni, Google My Business ni adalah free. So kalau nak register tu, nanti dia akan hantar macam postcard kot kat rumah kita. Okey, so nanti korang boleh register lah dekat situ. Senang je. Kalau dekat YouTube tu just type Google My Business, nanti dia akan tolong. Ada dia punya guidance macam mana korang nak set up Google My Business. Alright, so seterusnya Twitter. Okay, so seterusnya adalah Twitter. So Twitter ni, to be honest, saya tak start lagi buat, tapi ada kawan saya yang buat dan so far mendapat perhatian. Kemudian saya pada Twitter adalah dia gunakan TikTok. Okay, TikTok pun menarik. Okay, and then seterusnya yang nombor 8, Instagram. Okay, so macam mana dia dapat leads? Selalunya dia buat video lah, video tentang rumah ataupun video tentang tips. So diorang dapat leads daripada sana. So kategori owner-owner yang daripada sini adalah selalunya lebih muda. Okay, late 20s, awal 30-an. Okay, so kebanyakan daripada sana. Dan ada juga yang menjual melalui TikTok dan juga Twitter, okay, dan Instagram. Okay, saya to be honest tak pernah. Alright, so nombor 8 Instagram, nombor 7 tadi Twitter, saya sekalikan dengan TikTok. Sebab TikTok agak barulah, okay, bagi saya. Seterusnya adalah nombor 9, banner. Kita gantung banner depan rumah yang nak dijual, kita dapat listing. Okey, itu salah satu contoh lah. Ada juga kawan kita yang letak dekat rumah masing-masing. Dia duduk kat rumah tu, dia letak banner dan orang call. That's one of the way lah dia dapat. Okey, tapi saya to be honest, saya tak pernah buat cara tu. Okey, nombor 10 saya pernah buat, iaitu flyers. So kita letak dekat post board rumah-rumah orang. Okey, dan orang kontak kita lah. Tapi flyers ni to be honest, dia sikit-sikit tak menjadi. You guys kena buat banyak. Okay, you guys kena buat banyak. Kalau sikit-sikit memang tak menjadi. So selalunya berapa banyak tu? Okay, berapa banyak? Normally sekali korang buat kena dalam mungkin 100, 500, 1000. Okay, so flyers. Nombor 11, email marketing. Okay, email marketing. Email marketing terdapat pelbagai jenis. Okay, dia punya software yang selalu orang guna lah. Saya guna MailerLite. Sebelum ni ada yang guna Mailchimp, ada yang guna macam-macam. So daripada email tu orang subscribe, kita memberi something for free, and then orang masuk ke dalam database kita, and then kita tanya dia ada tak rumah yang nak dijual ataupun jinjiran dia nak jual rumah. So daripada situ pun ada. Saya pernah dapat juga daripada sana, tapi tak terlalu banyak. Okay, tak terlalu banyak. Normally orang yang datang ke sini adalah diorang nak cari something untuk dibaca, and then diorang study dulu, and then baru diorang pilih lah siapa yang diorang nak deal. Normally macam tu. So that's why tak banyak lah. Okay, dan sebelum saya terlupa, untuk kita mendapatkan listing ni ataupun dapatkan leads, dia ada dua cara. Okay, kita kena jadi sama ada farmer. Okay, daripada apa yang saya share tadi tu, korang akan tengok Quran 51, ataupun hunter. Hunter ni kita hunt orang yang nak jual rumah dekat sana. Kalau farmer, dia contohnya farmer ni macam banner lah.
Dia letak dekat situ dan orang datang. Dia cucuk tanam dan orang datang untuk ambil. Okay, so itu farmer. Hunter, dia hunt seorang-seorang. Okay, saya lebih kepada aktiviti both. Okay, tapi saya lebih kepada hunter sebenarnya. Hunter tu contohnya master list, flyers tu hunter lah. Farmer contohnya kalau you letak dekat contohnya macam banner tadi, you letak depan rumah banner tu, orang call, itu farmer. Okay, hunting dia hunt sesuatu kat area kawasan tersebut. So daripada 18 list ni, korang tengok mana satu aktiviti yang farmer, mana satu yang hunter. Alright. Okay, seterusnya call daripada mudah. Okay, yang ni adalah aktiviti untuk hunter. Okay, call daripada mudah. Korang pergi dekat bahagian biasalah kan mudah, saya rasa ramai tahu kot. Korang pergi dekat bahagian yang bahagian private, selalunya macam ni lah. Okay, tengok area korang and then pergi bahagian private dan tengoklah dia agent kat mana. Kalau nombor tu bukan nombor agent, normally ia adalah owner. Okay, so call lah daripada sini. Ini adalah salah satu contoh. Alright. Okay, so itu adalah daripada mudah. Tapi to be honest, saya dah lama dah tak guna untuk mudah ni. Okay, dah lama dah. Jarang-jarang lah. Tapi kalau kawasan tu saya tak dapat daripada sumber-sumber yang lain, then baru saya call mudah. Okay, sebab pesaing ramai. So dah ada pro and cons lah dekat situ. So korang boleh pilih cara mana yang sesuai. Kalau ejen baru, mudah is one of the way. Macam saya info semalam, sama ada kita spend masa untuk buat aktiviti ataupun kita spend duit untuk dapatkan leads yang kita nak. Okay, kekal mudah. So nombor 13, inquiry daripada iklan. Contohnya kita buat iklan dekat Property Guru, iProperty, Mudah.my ataupun media-media lain. So owner taman yang sama yang contact kita untuk jualkan rumah dekat taman tersebut. Okay, so yang ni pun selalu juga. Okay, nombor 14, geng surau atau masjid. So katakanlah cara macam ni saya selalu buat. Contohnya saya dapat banyak demand buyer dekat kawasan tersebut. So bila banyak demand buyer dekat kawasan tersebut, saya akan pergi dekat mana diorang pergi. Okay, contohnya petang-petang anak diorang main dekat mana, ataupun diorang solat dekat mana, solat Jumaat dekat mana. So saya pergi kat kawasan yang ramai orang and then berkenalan dengan orang kat sana, terutama orang-orang atasan lah. Contohnya orang atasan tu adalah Tok Imam dekat situ, ataupun ketua penduduk dekat situ, ketua taman. Dan kita menyembang dengan dia lah, bang ada tak saudara mara, ada tak jiran-jiran yang nak jual rumah dekat sini? Saya property agent, ejen tanah, so bagilah business card. Normally macam tu lah. Okay, so geng surau atau masjid, which is cara ni agak okay juga, sebab orang ambil servis kita disebabkan trust kan. Okay, then nombor 15, iklan di 7E. So iklan dekat 7E, yang ni dah lama dah saya tak buat, tapi masih lagi relevan. So dekat 7E dah ada papan tanda kan, so nombor orang letak kat sana lah. Cara macam ni lebih sesuai untuk sewa. Untuk jual beli, saya tak pernah dengar lagi ada orang berjaya jual melalui 7E ataupun dapat listing di sana. Tapi daripada kalau list tu untuk disewa, memang banyak. Okay, kalau rumah tu untuk disewa ataupun owner contact daripada papan tanda tu, rumah untuk disewa memang banyak. Okay, kawan saya ada juga buat, so far menjadilah. Okay, nombor 16, iklan di papan info JMB. So iklan di papan info JMB ni korang kena dapatkan kebenaran pada JMB, kena jumpa kakak ataupun brother JMB tu, tanya boleh tak bang saya letak papan iklan kat sini untuk owner yang nak sewakan rumah. So kalau dia bagilah. Okay, kalau korang baik dengan diorang, then korang dapat listing pada orang. Saya pernah dapat juga satu apartmen kondo tu, saya baik dengan dia punya orang JMB, dan dia bagi saya beberapa listing dalam satu masa tersebut. So okey lah. Okay, so time dia orang nak bayar maintenance tu, dia orang tanya sekali dengan orang JMB tu ada tak kena ejen yang cover area sini. So dia bagi referral nombor kita. Alright, nombor 17. Okay, yang ni saya tak pernah buat, tapi saya nampak ada orang pernah buat, tapi bukan dekat sini lah. Saya perasan dekat Ipoh kot. Ipoh ke kat Johor lah, saya lupa. Time saya pergi lawat tim saya dekat sana, dia tampal dekat stiker, belakang stiker. So nak jual rumah, contact nombor ni. Okay, so saya nampak menarik. Kalau saya owner rumah dan saya memang nak cari ejen kat kawasan tersebut, saya akan call dia. So tapi disebabkan dia dekat luar kawasan kan, itulah cara macam tu. Saya jumpa dekat JB kot, tak silap saya dekat JB ke Ipoh, antara dua tu lah. Okay, so ada orang yang buat macam tu, dia tampal stiker dekat belakang kereta tu, which is nice lah, nampak menarik.
dan nombor dia agak jelas. Okey, so itu adalah cara yang saya buat. Okey, bukan saya buat, itu adalah cara yang saya nampak orang buat. Okey, yang mungkin anda juga boleh try. Alright. Okey, next. Yang terakhir sekali. Okey, sorry. Yang terakhir sekali. Tadi kita dah cerita tentang beberapa cara. Okey, saya ulang semula daripada awal. Networking, master listing, FB group, FB ads, Google SEO, SEM, Google My Business, okey, Twitter, TikTok, Instagram, banner, flyers, email marketing, call daripada mudah, inquiry daripada klien, daripada iklan kita, lepas tu game surau masjid, okey, iklan di 7E, okey, and then papan info JMB, lepas tu stiker pada kereta, okey, dan last sekali yang ni dia lebih kurang dengan nombor 1 tadi, networking, tapi dia mungkin warm market. Okey, contohnya adalah kita direct PM friend list yang ada dalam kita punya Facebook friends. Okey, mungkin dia bukan networking kita, bukan kenalan kita, tapi dia list name dekat kita punya Facebook list lah. Dia adalah salah satu friend list kita dekat dalam Facebook. So anda boleh try juga cara ni, DM dia. Okey, ataupun korang hunting orang-orang yang duduk dekat kawasan mana-mana dan add friend, dan DM dia, tanya ada tak saudara jiran-jiran yang nak jual rumah dekat area sini, kalau ada boleh tak tolong share tuan. Okey, so itu adalah salah satu cara untuk dapatkan listing. Okey, yang mesti saya pernah buat cara tu. Okey, so antara semua cara-cara ni, seperti yang saya inform, ada cara yang saya pernah buat, ada cara yang saya tak pernah buat, which is saya tertorang lah benda yang saya tak pernah buat, dan hopefully 18 cara ni membantu anda, dan kita boleh check semula apa yang kita termiss, okey, apa yang kita tak buat lagi, dan hopefully kalau kita buat semua, rasa-rasanya takkan ada masalah tak ada listing. Okey, itu saja sharing untuk hari ketiga. Agak ringkas tapi saya harap ia bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.